اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adlin Lina binti Azmir, pelajar tahun 2 BITM dari Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTM. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan satu ilmu yang sangat bersangkut paut dengan amalan harian kita sebagai seorang Muslim. Iaitu ilmu tajwid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Erti tartil kat sini adalah kita perlu membaca Al-Quran dengan susunannya yang betul. Tanpa mengubah sebarang baris, sebarang hukum tajuk yang ada kat situ, dan kita membaca Al-Quran tu dengan penuh penghayatan. Itu adalah maksud ringkas supaya kita faham apa yang dimaksudkan membaca Al-Quran dengan tartil. Sekarang ni kita masuklah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu bahagian Hamzah dalam Al-Quran. Saya percaya ramai sebenarnya bila tengah baca Al-Quran tiba-tiba terberhenti. Sebab apa? Sebabnya dia ternampak satu huruf ni, iaitu huruf alif yang ada tanda suat kecil kat atas tu, dan dia macam tak tahu nak mula macam mana. Dia sendiri macam mana nak mula ni? Nak baris atas ke? Nak baris bawah ke? Atau nak baris depan? So dalam video ni, kalau nak tahu lebih lanjut, kalau nak dengar penjelasan saya, tengoklah sampai habis. Baiklah, saya nak perkenalkan kepada anda semua bahagian Hamzah dalam Quran ni sebenarnya ada dua, which is yang pertama adalah Hamzah kotak dan yang kedua adalah Hamzah wasal. So tanda alif tu yang ada suat kecil kat atas tu sebenarnya adalah kita sebutkan dah Hamzah wasal. Saya nak terangkan pada Hamzah kotak dulu. Sebabnya Hamzah kotak ni dia lebih ringkas dan dia lebih simple. Baiklah, kita dengar dulu pengertian Hamzah kotak, iaitu huruf Hamzah yang terletak sama ada di permulaan, di pertengahan atau di akhir kalimah. Huruf Hamzah ni dibariskan mengikut barisnya sama ada ketika bacaan tersebut wakaf ataupun wasal. Bacaan yang wakaf adalah apabila kita memberhentikan bacaan, dan bacaan yang wasal apabila kita menyambung bacaan tersebut. Selain pada perkataan wakaf tu yang berhenti, kita boleh sebut ibtidak juga. Alright. So sekarang ni saya nak bagi contoh ayat atau kalimah yang menunjukkan yang menunjukkan Hamzah kotak. Yang pertama adalah Hamzah kotak di awal perkataan. Hamzah kotak boleh ditemui di awal perkataan berbaris fathah, iaitu berbaris atas, berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah, dan juga berbaris dhammah, iaitu berbaris hadapan. Yang berbaris depan. So yang kedua adalah di mana Hamzah kotak itu terletak di tengah atau di akhir perkataan. Dan biasanya Hamzah kotak yang terletak di tengah atau di akhir perkataan ni ada Hamzah yang dia berdiri di atas kaki dia sendiri. Maksudnya dia tak ada rumah. Dia tak ada rumah mat. Rumah mat alif wawiyah tu. Sebagai contohnya adalah sawa'a. Dan contoh yang kedua adalah as-sama'i. Nampak tak, dia tak ada rumah kat situ. Dan bagi contoh Hamzah kotak yang ada rumah, saya bagi contoh yang huruf alif dulu adalah la tas'alu. Dan yang kedua adalah contoh bagi huruf waw. Huruf waw dia duduk dekat yu'minun. Dan yang terakhir sekali adalah huruf Hamzah yang duduk dekat huruf ya, iaitu saya ambil contoh wa yunshi'u. So itu adalah contoh Hamzah kotak. Sangat jelas dan saya rasa tak ada masalah pun untuk anda semua faham dan juga kenal pasti contoh Hamzah kotak ni dalam Al-Quran. Hamzah wasal dia sebenarnya pada asalnya terbagi pada 4 bahagian, tetapi saya hendak ringkaskan kepada 3 bahagian sahaja kerana bila kita ikut metod 3 bahagian ni, 3 keadaan ni, dia lebih mudah difahami.
Keadaan pertama adalah memulakan hamzah wasal pada alif lam, iaitu alif lam ma'rifah, sama ada alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah tu adalah alif lam yang hurufnya selepas tu tak ada tanda sabdu. Okey, ingat lepas ni. Alright, so contoh paling mudah lah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan perasan tak, alif lam dalam surah Al-Fatihah tu sebenarnya tak ada tanda pun, dia cuma hamzah wasal sahaja, tapi kita baca dia dengan baris fathah iaitu baris atas. Okey, dan ayat seterusnya selepas surah Al-Fatihah yang kedua adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Kan, so kita memang tak perasan. Macam saya cakap tadi, tajwid ni dia sangat bersangkut paut dengan amalan harian kita, sampai kita pun tak sedar sebenarnya dia ada. Dalam solat kan, Al-Fatihah kita baca kan. Yang kedua adalah membariskan hamzah wasal berpandukan huruf yang ketiga. Okey, yang benda ni sangat basic, benda ni sangat banyak kita jumpa keadaan macam gini. Contoh kita nak baca ittabi'u kan, ittakhadha, betul tak? So kadang-kadang ada orang yang tak tahu ittabi'u tu dalam surah Yasin, kalau siapa perasan. Okey, so ketika kita hendak memulakan hamzah wasal yang berpandukan huruf ketiga kalimah, okey, kita kena tengok kepada 3 situasi. Situasi yang pertama adalah jika huruf ketiga berbaris fathah, iaitu berbaris atas, maka kita perlu membaca hamzah wasal tersebut dengan baris kasrah, berbaris bawah. Okey, yang kedua adalah situasi yang kedua, jika huruf ketiga berbaris bawah iaitu kasrah, kita perlu membaca hamzah wasal itu dengan baris bawah. Okey, dengan baris bawah. Okey, dan yang situasi yang ketiga yang terakhir sekali adalah jika huruf ketiga berbaris dhammah iaitu berbaris hadapan, berbaris depan, okey, maka hamzah wasal tersebut perlulah didhammahkan, iaitu perlulah dibaca dengan baris depan juga. Okey, baiklah, kita dah masuk kepada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ni kita kena tarik nafas dalam-dalam dulu sebelum kita mula. Okey, hamzah wasal yang dibariskan dengan tidak berpandukan huruf ketiga. Keadaan yang pertama adalah 7 kata nama isim yang hamzah wasalnya dikasrahkan. Okey, 7 perkataan ni memang tak akan berubah lah. Okay, memang inilah 7 perkataan yang ada dalam Quran, yang bila kita jumpa kita kena baca dengan baris bawah semua ni. Masuk pada situasi yang kedua, dalam keadaan di mana hamzah wasal dibariskan dengan tidak berpandukan huruf ketiga. Okey, itu situasi yang kedua adalah 4 kata kerja iaitu fa'al yang hamzah wasalnya dibaca dengan baris bawah. Okey, kalau ikutkan ada 6, tapi dalam video ni saya hanya bagi 4 sahaja, iaitu ibnu, iqdu, imdu dan juga imshu. Terdapat juga hamzah wasal yang dibariskan secara ibdal, iaitu menukar sebutan hamzah kepada huruf mad dan dibaca 2 harakat secara mad badal. Okey, contohnya ituni menjadi ituni dan uktumina menjadi utumina. Alhamdulillah, jadi sampai di sini sahaja perkongsian ilmu daripada saya, dan suka untuk saya kongsikan satu hadis Rasulullah SAW yang bersabda, okey, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadinya insya-Allah bila kita ada usaha untuk belajar Al-Quran, ada usaha untuk memperbetulkan bacaan Al-Quran sahabat-sahabat kita akan InsyaAllah kita akan mendapat saham di akhirat kelak, dan juga Allah nampak usaha kita jika kita adalah seorang yang baru hendak belajar Al-Quran kan. Jangan segan, jangan malu. Kita sekarang hidup dalam zaman moden. So kat mana-mana kita boleh cari ilmu tu, dekat YouTube boleh, dekat Instagram pun boleh, dekat Google lagilah banyak sumber-sumber yang kita boleh rujuk untuk kita teruskan mempelajari kalamullah ini dengan sempurna. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.